Topik seterusnya ialah sebenarnya penyambungan daripada rawatan-rawatan yang saya tekankan sebelum ini untuk leukemia, kerana dalam banyak perbincangan kita itu kita ada mengatakan bahawa sebagai sistem satunya cara untuk menyembuhkan penyakit-penyakit leukemia ini ialah dengan melakukan proses pemindahan susun tulang. Jadi bila kita sampai di situ, kita akan tertanya-tanya apakah yang kita maksudkan sebagai pemindahan susun tulang itu. Jadi untuk topik kali ini kita ingin membicarakan tentang topik ini sebenarnya. Jadi dalam bahasa Inggeris, proses pemindahan susun tulang ini dipanggil hematopoietic stem cell transplantation. Selalunya short form yang dipakai ialah HSCT. Jadi dia sebenarnya satu topik yang besar dan dalam 10 hingga 20 tahun ini dapat banyak kemajuan dari segi bagaimana proses pemindahan susun tulang ini dijalankan. Sekarang ini kalau dibandingkan dengan 20 atau 30 tahun lepas, memang proses ini agak lebih selamat. Walau bagaimanapun, ia bukannya sesuatu yang boleh diambil mudah kerana prosesnya agak complicated. Secara dasarnya, apa yang kita maksudkan dengan pemindahan susun tulang ini ialah satu proses di mana kita dengan menggunakan sel yang ada daripada badan kita, kita akan keluarkan sel yang membiakkan sel-sel darah putih dan imuniti yang selalunya berada dalam sumsum tulang kita, dikeluarkan secara fizikal melalui proses pembedahan ataupun dengan menggunakan suntikan hormon, di mana dengan suntikan hormon ini sel stem cell yang sepatutnya berada dalam susun tulang ini akan keluar dan akan keluar dalam salur darah kita, dan menggunakan proses yang kita panggil apheresis, kita dapat mengeluarkan stem cell yang berada dalam peredaran darah, dibekukan di luar. Proses ini agak sama dengan proses dialisis, di mana pesakit akan duduk, diberi akses selalunya daripada tengkuk ataupun daripada bahagian kelengkang, ya, di mana satu pembuluh darah itu dikeluarkan darahnya, dimasukkan dalam mesin. Dalam mesin itu akan berlaku satu proses di mana stem cell dikeluarkan dan darah yang lain akan dimasukkan semula ke dalam badan pesakit. Proses dialisis atau apheresis ini selalunya mengambil masa 3 jam. Mulakan sebelum itu dengan proses penyuntikan hormon untuk mengeluarkan stem cell yang berada dalam susun tulang ini terus ada pembuluh darah. Jadi kalau kita bandingkan pada dahulu, kalau ini mengeluarkan stem cell, kita perlu membuat pembedahan. Sekarang tidak. Sekarang menggunakan hormon, stem cell daripada susun tulang itu keluar dalam pembuluh darah, dan ia akan dengan menggunakan proses apheresis seperti dialisis, kita dapat keluarkan stem cell ini daripada pembuluh darah, diproses dan dibekukan. Sel yang biasa akan dimasukkan semula. Jadi agak complicated tu, nanti saya akan terangkan dengan dalam bentuk gambar rajah dan gambar, ya, supaya lebih senang. Jadi untuk dasarnya, pemindahan susun tulang ini entitinya ada 3, iaitu kita kena ada penderma, kita kena ada sel induk itu sendiri, dan juga penerima ataupun pesakit. Kiranya proses ini diambil daripada pesakit dan diberikan semula pada pesakit, mana ini kita panggil autologous transplant. Stem cell pula bergantung pada puncanya. Ini datang pada pesakit itu sendiri, kita panggilnya hematopoietic stem cell transplant. Sekiranya puncanya daripada cord blood, maka kita panggil ini cord blood transplant. Jadi itu adalah 2 jenis stem cell yang kita selalu pakai, cord blood dan juga hematopoietic stem cell. Sel-sel lain yang kadang-kadang kita pakai seperti mesenchymal stem cell itu masih lagi dalam bentuk eksperimen dan belum lagi digunakan pakai secara ekstensif. Oleh itu, ada berbagai jenis pemindahan susun tulang yang kita ada. Kalau penerima dan penerimanya sama, kita panggilnya autologous transplant. Sekiranya penerima dan juga penerima adalah kembar, kita panggilkan ini synergic transplant. Sekiranya ia antara adik-beradik, ini adalah jenis stem cell yang kita memang selalu gunakan, di mana ada keserasian di antara adik-beradik itu, maka kita panggilkan ini sibling match. Cara matchnya saya akan tunjukkan selepas ini. Haploidentical bermakna hanya separuh match sahaja antara adik-beradik.
Jadi 50% daripada fingerprint pesakit itu sama, tetapi dengan menggunakan ubat-ubat baru yang boleh menurunkan kesan penolakan, maka proses ini sudah dapat dilakukan. Seterusnya, match unrelated bermaksudnya dari segi keserasiannya memang 100%, tapi puncanya daripada dua orang yang tidak berkait dari segi hubungan perkeluargaan. Jadi dia dipanggil match unrelated transplant. Cord blood pula adalah satu entiti yang lain. Jadi ini adalah sebagai contoh jenis-jenis transplant yang kita guna pakai, dan untuk menentukan keserasiannya, ia bukannya daripada jenis darah. Kadang-kadang penerima dan penerimanya mempunyai kumpulan ABO yang lain. Tapi apa yang penting ialah sejenis fingerprinting yang terletak pada kromosom nombor 6 kita yang kita panggil HLA, Human Leukocyte Antigen. Jadi sekiranya dia serasi, dia match, maka dua individu ini boleh bertukar stem cell antara satu sama lain tanpa risiko tinggi untuk rejection. Tidak sama kalau kita ada dua beradik yang match, ya, selalunya dia lebih serasi daripada match unrelated. Tetapi sekiranya kalau kita tidak ada adik-beradik yang sesuai untuk memberikan stem cell kepada kita, maka match unrelated transplant sudah cukup. Sekiranya dua beradik tetapi seorang menerima komponen genetik daripada ibu dan seorang lagi daripada bapa, di mana hanya 50% keserasian berlaku, maka ia boleh lagi digunakan sebagai penerima, tetapi proses ini kita panggil haploidentical transplant. 50% saja match. Jadi dari segi rejectionnya agak lebih tinggi berbanding dengan match related transplant. Untuk proses pemindahan susun tulang ini, ia bukannya satu proses saja. Malah ia adalah daripada awal hingga akhir dia ada 5 peringkat. Jadi peringkat yang pertama, saya akan terangkan satu persatu. Bila kita sudah dapat diagnosis, contohnya sekiranya kita dapat tahu yang kita ada AML, kita tidak boleh terus kepada stem cell transplant kerana pertama sekali kita tidak tahu siapa yang serasi dengan kita. Yang kedua, kita juga ingin memastikan yang dalam badan kita sel leukemia itu sudah tidak ada lagi. Kerana proses pemindahan susun tulang ini bukan untuk curatif. Dia sebenarnya untuk maintenance jangka panjang. Jadi kita perlukan juga kemoterapi dan ubat-ubat lain untuk membunuh sel kanser itu dahulu. Setelah sel kanser itu kosong dan dibunuh, barulah kita lakukan proses pemindahan susun tulang supaya menggantikan sel-sel yang mungkin telah terjebak dengan sisa-sisa leukemia, dibunuh semuanya dan dimasukkan dengan sel yang lebih bersih. Itu sebenarnya matlamat untuk kita buat transplant. Jadi dari segi prosesnya, peringkat pertama ialah rawatan induction untuk memastikan pesakit itu sudah pulih daripada kanser yang mereka ada. Jadi sudah sampai remission, baru kita boleh melakukan proses untuk menentukan siapakah donor yang sesuai. Jadi proses untuk menentukan donor ini selalunya kita akan gunakan ujian darah. Kita tahu HLA masing-masing antara penerima dan penerima. Setelah kita tahu yang mereka match, maka barulah kita terus kepada peringkat kedua.